Okay, salam sejahtera cikgu. So, untuk OBS Studio, saya bagi yang paling simple sahaja. So, cikgu type dekat Google Search OBS dan dia akan keluar benda seperti ini. Okay, so cikgu perlu klik OBS Project, kemudian dia akan bawa cikgu kepada page ini. So untuk Windows 7 dan ke bawah, Windows 7 punya user ini tidak dapat support lagi. So dia hanya dapat support Windows 8 dan ke atas. Okay, cikgu klik download installer dan install OBS cikgu. Selepas cikgu install, cikgu buka dan akan nampak seperti ini. Okay, semestinya sekarang ini paparan cikgu adalah warna hitam, sini adalah kosong dan sini tiada benda. Sebab itu kita perlu setting. So untuk setting, pergi ke file dan pergi ke setting. Okay, di dalam setting ini kita perlu buat beberapa setting. General, skip. Streaming pun skip. Kita pergi ke output. Alright, output yang cikgu dapat adalah seperti ini. Saya nak cikgu tengok bahagian recording. Recording path biarkan. Recording quality. Sebab saya sekarang tengah menggunakan OBS untuk merakam tutorial ini untuk cikgu, maka saya tidak dapat tekan untuk menunjukkan pilihannya. Alright. Untuk recording quality, bagi tujuan kita kali ini, cukup sekadar bahagian high quality medium file size. Okay, dia ada satu pilihan. Cikgu klik pada high quality medium file size. Alright. Sekiranya laptop cikgu jenis yang lebih bagus, cikgu boleh pergi ke yang seterusnya, iaitu higher indistinguishable quality kalau tak silap saya. Okay. Kalau tidak, cukup sekadar high quality. Kemudian recording format, bagikan dia MP4. Sama juga dia mempunyai banyak pilihan. Cikgu pilih MP4. Untuk encoder, cikgu pilih software kurungan X264. Dia ada dua software X624 yang tiada dekat belakang, yang tiada lagi tulisan di belakang. Hanya perkataan software X264. Okay, so itu untuk bahagian recording. Alright, next kita pergi bahagian audio. Okay, untuk bahagian audio, kita tengok bahagian global audio devices. Kemudian kita tengok desktop audio. Desktop audio bagi dia default. Kemudian desktop audio 2 disabled. Kalau tidak, nanti dia banyak pilihan, cikgu banyak lagi keliru. Kemudian my auxiliary audio, pilih juga default. Okay, sebab saya mempunyai banyak. Sekarang saya pun tak akan tukar sebab saya tengah gunakannya untuk rakaman ini. Kemudian untuk mic auxiliary 2, 3 dan 4 disable. So maksudnya yang ada nombor 2, 3, 4 ini semuanya disable. Hanya 2 saja yang default. Okay, 2 ini saja default. Yang lain kita tidak perlu ganggu. Alright, kemudian video. Okay, video kita perlu setting 2 benda ini, iaitu base canvas resolution dengan output scaled resolution. Right. Sekiranya laptop cikgu jenis yang lambat yang sudah tidak berapa, saya cadangkan cikgu pilih 1280 darab 720. Okay. Dalam sini ada banyak pilihan, so cikgu boleh pilih yang itu. Sekiranya laptop cikgu itu boleh, cikgu boleh, maksudnya dia dapat capable untuk recording ini tanpa lagging. Right, cikgu boleh pilih 1920 darab 1080. Apa yang cikgu pilih di atas ini, cikgu juga buat pilihan yang sama di bahagian bawah sini. Okay, 19, kalau atas 1920 darab 1080, cikgu pun pilih yang sama untuk bahagian output resolution. Atas, kalau cikgu pilih 1280 darab 720, maka dekat sini pun cikgu pilih yang sama, iaitu 1280 darab 720. Okay, so itu sahaja untuk setting kita. Dan di bawah sini ada OK, cancel dengan apply. Cikgu klik pada apply. Tak nampak, cikgu pergi atas ini, pendekkan dia, tarikkan dia ke atas
dan di bawah sini cikgu akan nampak OK, cancel dengan apply. Klik pada apply, kemudian klik pada OK. Alright, dia masih kosong lagi. Yang kita buat adalah setting sahaja. Alright, so sekarang cikgu masih tengok lagi kosong. Jangan risau, kita sekarang dah buat ada paparan. So apa yang cikgu perlu buat ialah pergi bahagian sources. Okay, dan of course sources saya sudah banyak membandingkan ini yang saya guna untuk banyak benda. Klik pada tambah. Kita nak screen capture, maka kita tekan display capture. Okay, di display capture ini create new. Okay, kemudian display capture. Kalau cikgu mau tukar nama, tukarlah. Kalau tak nak tukar nama, tak perlu, tak apa. Okay, dan make source visible. Pastikan ini adalah tick. Kalau tidak tick, nanti hitamlah. Alright, so ini akan keluar. So, untuk cikgu yang hanya ada satu laptop itu saja, tanpa ada apa-apa monitor tambahan, automatik dia akan keluar satu saja. Tiada apa yang boleh dipilih. Tapi sekiranya laptop cikgu itu ada connect dengan monitor tambahan, okay, maka dia akan keluar pilihan. So, kalau cikgu ada satu monitor tambahan, dua pilihan. Kalau macam saya ada dua monitor tambahan, maka ada dua monitor tambahan yang keluar. Alright, so kita pilih yang berkenaan. Alright, dan capture cursor adalah tick. Kalau dia tak tick, nanti cursor cikgu tidak nampak. Tekan OK. Alright, so setakat ini sepatutnya sudah keluar paparan di sini. Sekiranya ada masalah dengan paparan di sini masih lagi tidak keluar setelah cikgu buat tambah ini, saya akan link satu video tutorial nanti untuk cikgu gunakan sebagai panduan. Di sana dia ada ajar bagaimana kita boleh selesaikan masalah bahagian paparan ini masih lagi hitam. Alright, seterusnya kita perlu pergi ke audio mixer. Audio mixer dekat bawah sini ada dua yang saya perlu cikgu beri perhatian, iaitu desktop audio dengan mic auxiliary. Desktop audio adalah bunyi yang datang daripada laptop cikgu. Maksudnya sekiranya cikgu mainkan YouTube punya video, mainkan music, maka dia akan bergerak. Sekarang saya tidak mainkan apa-apa, maka dia memang tidak bergerak. Satu lagi pun saya mute dia. Alright. Kemudian saya nak cikgu tengok mic auxiliary. Mic auxiliary berlaku apabila cikgu ada mic yang cikgu tengah bercakap seperti saya sekarang. So sebab ini masih lagi bergerak, saya tunjukkan satu contoh. Semasa pergerakan yang ini, yang cikgu nampak yang ni, pastikan bunyi tidak melebihi zon kuning. Okey, maksudnya tidak masuk zon merah. So apa-apa yang berlaku di Malaysia asalkan zon merah maksudnya bahaya. Alright. So kalau dia masuk zon merah seperti contoh sekarang, saya kalau bercakap, kalau cikgu perhatikan suara saya sudah mula pecah. Okey, bila dia pecah, kita tidak dapat melakukan apa-apa. So di sini ada satu slider line warna biru di mana cikgu boleh adjust berapa kuat dan berapa senyap bunyi yang cikgu hendak. So zon yang paling selamat adalah zon di antara warna hijau dengan warna kuning. Kalau boleh biarkan dia dekat tengah-tengah kuning sahaja bagi dia cukup kuat. Okay, sama juga dengan desktop audio, cikgu boleh try dengan menggunakan YouTube video, cikgu on ke, ataupun cikgu kalau ada Spotify ke, ada music ke, cikgu on, cikgu check slider cikgu ini supaya dia tidak memasuki zon warna merah. Okay, cikgu guna ini untuk adjust. Okay, itu bahagian audio. Untuk boleh cikgu buat rakaman, maka kita perlu tengok bahagian control. Sebab saya tengah buat recording, maka dia sekarang menunjukkan stop recording. So kalau belum buat apa-apa recording, dia akan ditulis kat sana start recording. So itu juga butang yang sama untuk kita buat stop recording. So butang ini untuk cikgu gunakan OBS sebagai screen recording kali ini. Setelah cikgu start recording, cikgu minimizekan OBS cikgu dan paparkan Google Meet cikgu pada monitor tersebut. Alright. So masa-masa dia tengah berjalan pada apa-apa yang berlaku di Google Meet, dia akan buat rakaman tersebut. Selesai itu,
cikgu tekan stop recording. Alright. Sepatutnya kalau laptop cikgu boleh, tiada masalah, dia akan buat recording memang selama yang cikgu buat recording tersebut, dan filenya adalah kecil. So sebelum saya akhiri tutorial saya, kita memang nak carikan di mana di manakah OBS menyimpan rakaman video screen recording kita ini. So kita pergilah ke file bahagian pertama, iaitu show recording. So bila cikgu klik pada ini, dia akan bawa cikgu ke folder berkenaan. Sekiranya cikgu mungkin banyak sangat folder seperti saya ini, alright, saya tukarkan dia kepada detail supaya kita nampak sikit. Alright, dia punya folder adalah jenis tarikh, iaitu tahun, bulan, hari dan masa. Okay, hari, bulan, masa. So dia punya ini adalah OBS punya video. So cikgu klik kepada dia, sepatutnya saiznya tidak besar. Maksud saya kalau contohnya sekadar 1 jam macam ini OBS punya ke? Oh, ya. Okay, so dalam 179 megabyte. Sepatutnya tidak besar. Okay, sepatutnya tidak besar. So itu adalah di mana kita nak cari video rakaman untuk OBS. Pastikan cikgu sudah stop kalau cikgu nak cari video tersebut. Sudah stop nanti baru dapat cari. Kalau tidak, memang dia tidak muncul sebab belum habis rakaman. So itu sahaja video saya untuk kali ini. Sekiranya cikgu ada masalah, cikgu boleh tengok pada video yang saya linkkan di bahagian description sana. Okay, so terima kasih kerana mendengar saya punya coretan dan harap cikgu dapat lakukan. Thank you.